Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar? Alhamdulillah. Uh, saya agak lama juga menyepikan diri daripada channel YouTube saya kerana saya ada aktiviti baru dan saya minta maaf kepada subscriber saya yang telah subscribe dengan menonton channel YouTube saya terutama dalam pelaburan emas, investasi emas. Alhamdulillah saya menerima banyak feedback dan pertanyaan tentang simpanan-simpanan emas. Uh, Sebelum daripada itu juga saya sebenarnya dah agak lama juga terfikir nak buat konten atau video yang selain daripada tentang emas tapi ada berkaitan terutamanya daripada segi pengurusan kewangan. Okay, kalau macam contoh nak menyimpan emas, dia juga melibatkan wang. Daripada duit, wang kita tukar kepada emas. Itu salah satu contoh pengurusan keuangan juga. InsyaAllah pada masa akan datang dalam tempoh waktu yang terdekat ini saya akan uh, buat satu kesimpulan tentang pengurusan keuangan khusus untuk emas saja. Sebab pengurusan keuangan ni dia banyak. Saya menggunakan emas sebagai salah satu cara untuk menyelamatkan keuangan saya sebab dulu kalau anda pernah tengok video-video saya yang sebelum ni, saya pernah ceritakan bahawa saya dulu adalah seorang yang sangat-sangat boros. Saya banyak berbelanja atas kehendak berbanding dengan keperluan yang menyebabkan saya mempunyai hutang yang banyak dan akhirnya saya mempunyai satu peluang dan saya mempunyai satu tekad iaitu menguruskan kembali keuangan saya dengan betul dan platform yang saya gunakan emas. Okey, kerana itu anda tengok banyak video saya adalah berkaitan dengan simpanan emas. Kerana itu antara platform. Bukan cuma platform emas saja yang saya gunakan tetapi itu adalah salah satu daripada platform. Saya ada beberapa lagi platform tapi saya nak bagi dengan emas dulu kerana waktu saya bermula dengan emas. Okey, saya mula dengan emas, kemudian baru saya belajar dengan benda-benda lain. Okey, apa yang saya nak kongsikan dengan anda hari ini adalah tentang pengurusan keuangan. Bagaimana nak menguruskan wang, macam mana orang-orang kaya menguruskan wang. Okey, kenapa dia penting? Sebab masalah keuangan di Malaysia atau bukan Malaysia saja, kalau anda baca di seluruh dunia, sebenarnya masalah keuangan ni dihadapi oleh hampir semua orang dalam dunia. Right? Hampir semua orang dalam dunia menghadapi masalah keuangan. Bukan saja di Malaysia, tapi kerana saya orang Malaysia dan saya pernah berkhidmat di Indonesia dan saya gunakan platform ni untuk menerangkan kepada anda. Okey, sebelum itu perkenalkan diri saya bahawa saya adalah uh, seorang bekas pekerja makan gaji. Right? Uh, saya dulu bekerja makan gaji dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan saya dan sekarang saya bekerja sebagai seorang usahawan. Saya mempunyai perniagaan saya sendiri, tapi saya tak tinggalkan emas sebagai platform yang saya gunakan pasal tujuan saya yang paling utama adalah untuk mengajar anda semua tentang pengurusan keuangan kerana saya tak mahu orang-orang yang saya kenal sebab ramai orang yang saya kenali banyak yang nak berhenti kerja tapi tak tahu macam mana cara nak buat kerana terkongkong dengan masalah yang dihadapi iaitu masalah kalau dia orang bekerja tak tahu apa nak buat. Okey? Ini adalah peringkat pertama yang saya boleh ceritakan macam mana saya bermula. Okey? Dan ini antara apa yang saya cuba lakukan. Okey. Dalam video-video saya yang lepas juga saya menerima feedback mungkin itu ada silap saya sikit apabila saya bagi penerangan tentang emas saya tak masukkan tentang macam mana nak menghubungi saya untuk membeli emas. Okey, anda boleh dapatkan nombor telefon saya di sini. Anda boleh pergi ke Facebook saya, nama saya Muhammad Arif Asyari. Anda tengok muka saya macam ni, macam itulah juga anda tengok muka saya di Facebook saya, personal Facebook saya. Anda boleh follow Telegram saya di t.me/marifa9. Dekat situ pun saya ada kongsikan sedikit perkara-perkara berkaitan dengan keuangan. Okey, anda boleh ambil nombor telefon saya dan juga menghubungi saya untuk mendapatkan maklumat lanjut kalau anda berminat nak menyimpan emas. Okey, saya targetkan emas ni untuk simpanan bagi orang
Malaysia dan Indonesia saja buat sementara waktu, dan Brunei kalau ada yang tengok lah, sebab public goal apa yang saya tunjukkan di sini adalah apa yang boleh dapat di 3 negara tersebut lah. Okay, itu pun saya rasa dah cukup banyak juga dengan orang yang bertanya. Alright, okay, bagi anda yang baru menonton, yang pernah juga mengikuti, anda boleh subscribe ke channel saya. um, Anda boleh subscribe ke channel YouTube saya, dan insyaAllah saya akan berkongsi dengan lebih banyak lagi. Right, yang pertama, pengurusan kewangan. Okay, dalam pengurusan kewangan ni, apa yang saya nak kongsi dengan anda ialah dia bukan berapa banyak yang anda hasilkan, tapi berapa banyak yang anda simpan. Tapi apabila anda menyimpan, dia bukan berapa banyak yang anda simpan, tapi berapa banyak yang anda laburkan. Right? Dalam pengurusan kewangan, simpanan sahaja tidak akan membantu anda melepaskan diri daripada masalah kewangan. Anda perlu laburkan wang anda supaya dia boleh jadi lebih banyak. Now, kita nak duit kita lebih banyak. Saya yakin ramai orang, hampir semua orang dalam dunia nak duit lebih banyak. Cuma apa kegunaan duit untuk anda pakai itu adalah bergantung pada tergantung pada individu tersendirilah, right? Jadi kalau anda cuma menyimpan, anda tidak akan boleh mendapat kekuatan kewangan yang lebih baik sebenarnya. So, tapi ini adalah asas. Kalau anda tak boleh buat pengurusan kewangan yang mudah dan simple macam ni, anda akan menghadapi masalah sebenarnya yang lebih besar. Right? Now, saya targetkan pelajaran kewangan ni sebenarnya secara jujur, awal waktu saya nak buat, saya targetkan sebenarnya kepada uh, pelajar-pelajar sekolah yang sudah nak habis sekolah. Kalau di Malaysia yang habis SPM atau habis STPM, dan the next level adalah pelajar-pelajar universiti. Kenapa? Sebab bukan pembelajaran di universiti atau di sekolah tu tak bagus, tapi dengan keadaan sekarang yang berlaku, especially bila kita diserang COVID-19, pasaran pekerjaan ni dia jadi makin padat, kan? Perlu bersaing dengan orang yang berhenti kerja, perlu bersaing dengan orang yang nak pindah kerja, dan perlu juga bersaing dengan lepasan-lepasan universiti dan lepasan-lepasan sekolah yang nak mulakan hidup. Jadi job market pasaran pekerjaan ini jadi very saturated, akan menjadi terlalu tepu dan padat. Jadi persaingan anda akan membuatkan, minta maaf cakap, anda boleh buktikan apa yang saya cakap ini betul tidak. Hampir sebahagian besar graduan-graduan universiti adalah mereka-mereka yang terpaksa bekerja cuma dengan mendapatkan gaji yang minimah. Right? Apabila anda pergi ke universiti, saya tak rasa itu target anda. Right? Itu target anda. So itu sebenarnya. Tapi walau bagaimanapun, saya open untuk semua lah. Kalau katakan memang ada orang yang nak berubah untuk menguruskan kewangan mereka dengan lebih baik, juga tidak ada masalah. Cuma apa beza dia? Kalau anda masih belajar, peluang anda untuk sukses lebih terbuka sebab anda belajar daripada tidak ada komitmen. Biasa student susah nak ada komitmen, kan? Orang macam saya dah banyak komitmen, rumah lah, family lah. Kalau anda ada keluarga dan baru nak start, boleh juga. Sebenarnya tak ada masalah, dia bergantung pada keinginan anda. So anda boleh buat, dan tapi kena usaha keras sikit lah, kena usaha dengan lebih sikit, itu saja. So apa yang seterusnya, okay, sebenarnya ramai orang menghadapi masalah kewangan ni, ramai yang tak tahu duit dia pergi mana. Masalah kewangan ni sebenarnya dia bukan berkaitan dengan whether anda cukup atau tidak, dia berkaitan dengan tabiat sebenarnya. Right. Tak kira lah anda kata anda dilahirkan dalam keluarga yang miskin, sebab dalam dunia ni dah banyak terbukti bahawa orang-orang yang miskin boleh jadi kaya. Right? Dalam dunia ni dah terbukti bahawa orang-orang yang gagal boleh kembali berjaya. Kalau anda pernah dengar cerita The Wolf of the Wall Street, lakonan Leonardo DiCaprio, itu adalah kisah benar sebenarnya, daripada seorang usahawan bernama Jordan Belfort. Jordan Belfort ni dia sangat kaya kerana ability atau kebolehan dia membuat jualan, right? Tapi malangnya Jordan Belfort ni dia ada satu tabiat kewangan yang tak betul. Dia sampai satu tahap menjadi tamak dan akhirnya dia ditangkap, masuk penjara dan keluar balik. Even selepas dia keluar balik sekalipun,
dia masih boleh berjaya buat kerana ability atau kebolehan dan kemahiran yang dia ada. So, jika anda ada masalah rendah diri, anda kena belajar mengikis keadaan tu. Sebab kalau nak dibuktikan, Jordan Belfort sendiri yang pernah berjaya, gagal masuk penjara, kena tangkap atas kesalahan keuangan, keluar balik dan masih boleh berjaya kembali. Right? Sebab dia mempunyai kelebihan. Dia mempunyai kebolehan. Right? So, ramai orang menghadapi masalah adalah kerana mereka mempunyai masalah tabiat keuangan. Okay. Sebab kalau nak ikutkan daripada kita kecil, daripada kita belajar, kita tak ada keuangan yang besar pun, kita tak perlu fikir pun nak bayar rumah atau apa. Kenapa masalah keuangan itu wujud? Masalah keuangan itu wujud sebab kita, bila kita mula dapat kerja atau mula dapat sesuatu, pekerjaan lah, memang biasalah kan, kita mula mengimpikan sesuatu yang lebih besar. Dan lebih buruk lagi, keadaan tu kita selalu cakap, okey lah, tak apa, nanti kita boleh bayar. Ini adalah salah satu macam contoh sikap orang kata suka menangguh, right? Jadi kita tak boleh nak bersabar, right? Jadi tabiat kewangan sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting. Cuma saya nak pesankan sini, kenapa ramai orang menghadapi masalah kewangan? Kalau anda perasan, sistem persekolahan, pembelajaran di mana-mana dalam dunia, hampir keseluruhan dalam dunia, dia tidak mengajarkan perkara-perkara tersebut, right? Sekolah di mana-mana dalam dunia belajar suruh jadi pandai dan dapatkan kerja. Dia tidak pernah mengajar orang macam mana nak menguruskan kewangan. Itu sebab kita akan hadapi masalah perkara-perkara dan tambah dengan persaingan dunia ni sekarang ni, kita selalu tertengok dengan orang yang dia ada kereta besar, bagus ada ni. Kadang-kadang sebahagian besar orang yang menunjuk ni dia pun bukan ada apa kata, ada kewangan yang lebih, disebabkan keinginan untuk menunjuk. Jadi berbelanja lebih daripada apa yang mereka ada. Jadi itu adalah salah satu contoh tabiat kewangan. So masalah kewangan sebenarnya berlaku disebabkan tabiat, bukan disebabkan jumlah duit anda. Kenapa itu berlaku? Okey, dia seperti berikut. Kebanyakan orang berfikir dia akan menguruskan keuangan apabila dia ada banyak duit. Nah, konsep itu sebenarnya salah. Jika anda tidak boleh menguruskan keuangan anda dengan jumlah yang kecil, anda tidak akan mampu menguruskan keuangan anda dalam jumlah yang besar. Apa bukti dia? Okey, kita ambil contoh paling mudah di Malaysia. Kalau anda tengok statistik-statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan, Jabatan, saya tak ingat apa, kalau anda tengok masalah-masalah kewangan orang Malaysia lah terutamanya, macam KWSP, anda senang boleh jumpa orang yang bersara ambil duit KWSP bernilai beratus-ratus ribu ringgit, habis dalam tempoh 3 tahun ke 5 tahun. Itu statistik mengatakan. Now, dengan jumlah yang sebesar itu, kalau anda habiskan 3 ke 5 tahun, itu bermaksud apa? Itu sebabkan kerana hampir sebahagian besar orang, dia tidak ada capability atau kebolehan menguruskan kewangan. Itu yang menyebabkan mereka menghadapi masalah yang besar pada kemudian hari, terutama selepas bersara. Selepas bersara ni dah tak ada duit masuk, right? Dah tak ada duit masuk, dia akan jadi susah. Itu sebab tabiat kewangan tu kena betul. Kalau katakan anda tidak boleh mengurus kewangan anda dengan jumlah yang kecil, katakan anda menerima gaji 3-4 ribu sebulan, anda tak boleh urus. Kalau katakan simpanan KWSP anda ada 500-600 ribu sekalipun, itulah juga yang akan berlaku. Itulah juga yang akan berlaku. Itu sebab kalau anda tengok, ada banyak bukti yang menunjukkan bahawa ada orang yang pendapatannya lebih kecil, dia boleh menguruskan keuangannya dengan lebih baik dan hatta boleh memiliki hartanah-hartanah yang banyak, rumah sewa sepertinya. Itu tak berlaku kalau dia tidak boleh menguruskan keuangan dia. Okay? Now, dalam proses pengurusan keuangan, wang juga bekerja seperti anda. Right? Untuk orang-orang yang pokai, yang selalu tak ada duit, kalau Indonesia dia selalu panggil bahasa selalu buntu. Okay? Wang adalah untuk dibelanjakan. Ini standard hampir sebahagian besar orang yang ada dekat dalam dunia, right? Tetapi untuk anda tahu bahawa wang, untuk bagi mereka yang sedikit bijak, dia tahu wang adalah untuk dibelanjakan dan untuk disimpan. Setidak-tidaknya dia lebih baik daripada orang yang pertama tadi lah.
Right? Orang yang bijak, dia tahu wang adalah untuk dibelanjakan, disimpan dan dilaburkan. Kebiasaan orang pada level ini dia akan mula bergerak naik daripada segi kewangan dia akan biasanya akan jadi lebih baik lah. Right? Now, orang yang sangat bijak, wang ada 4 pekerjaan, iaitu dibelanjakan, disimpan, dilaburkan dan disedekahkan. Now, pada waktu saya belajar tentang pengurusan keuangan, ada pada satu kelas yang pernah saya hadapi, um, ada satu testimoni daripada seorang hamba Allah lah. Dia ditanya tentang pengurusan keuangan dan kekayaan. Ini jawapan beliau. Beliau berkata macam ni, kalau kita tak ada satu matlamat kenapa kita nak jadi kaya, biasanya susah nak capai. So kalau kita nak jadi kaya, kita kena tahu kenapa kita nak sampai ke tahap itu. Nah, bila ditanya pada beliau, kalau tuan sendiri, apa matlamat dia? Okey, dia buat satu cerita yang agak menarik, yang agak orang kata memukul perasaan saya. Dia buka cerita ni daripada mula dengan Bill Gates. Right? Dia mula dengan Bill Gates. Dia kata Bill Gates ada duit yang banyak. Tapi sebahagian duit dia sekarang ini, kalau anda tahu Bill Gates pun dah resign daripada company yang dia buat sendiri. Kenapa? Dia kata dia nak menumpukan kepada kerja-kerja pada fasiliti yang dia bina, foundation yang dia bina. Dia panggil apa? Melinda Gates Foundation. Satu pertubuhan, dia bukan non-profit pertubuhan, dia lebih kepada macam mana nak menjaga kebajikan. So orang macam Bill Gates sendiri menghabiskan sebahagian besar wangnya untuk disedekahkan. Item yang keempat ni, kalau anda tengok item yang keempat ni untuk disedekahkan. Okey, itu dalam konsep bagi orang-orang barat. Dan apabila beliau buka satu cerita, dan cerita ni yang paling mengesankan kepada saya bahawa saya sepatutnya mempunyai matlamat macam itu, ialah tentang cerita Saidina Uthman bin Affan membeli telaga Yahudi. Kalau anda pernah tengok di YouTube atau di mana saja anda pernah terbaca, Uthman bin Affan, Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu an adalah satu-satunya orang yang dah meninggal dunia tapi akaun bank masih hidup. Sebab sedekah yang dia buat. Sampai sekarang Allah bagi ganjaran begitu banyaknya sampai wang tu tak habis-habis. So matlamat orang yang bercerita tadi, dia cerita dengan saya, itulah matlamat saya. Okay. So memang ada kisah menceritakan bahawa kalau mati tak bawa duit masuk kubur. Saya bukan tak setuju. Betul, duit fizikal tak dibawa masuk dalam kubur. Tapi amalan dengan duit tu akan bawa masuk dalam kubur. So kalau kita gunakan wang tu dengan baik, insya-Allah dia akan jadi macam pesanan Profesor Dr. Muhaya yang saya dapat, kubur kita di taman syurga atau kawah neraka. So benda-benda macam ni. So kalau kita ada punya wang, kita gunakan ke empat-empat ni. Ini adalah satu benda yang saya rasa sangat perlulah untuk semua orang tahu. So kita perlu belanjakan duit, kita perlu simpankan duit, kita perlu laburkan duit dan kita perlu sedekahkan duit. Right? Duit yang banyak ni pun, ingat, kalau kita macam saya sebagai orang Islam, apa pun yang kita ada dekat dalam dunia ni semua Tuhan bagi pinjam, Allah bagi pinjam. Even duit yang banyak pun Allah bagi pinjam. So gunakan sebaik-baik mungkin. Alright? Okay. Jadi kalau basic untuk pengurusan kewangan, andai kata anda tak tahu macam mana nak menguruskan, okay, saya suggestkan gunakan, saya panggil 5 bakul kewangan yang anda perlu miliki dalam hidup anda. Apa itu? Okay, anda perlu ada 5 bakul. Bakul pertama. Okay, bakul pertama ni adalah bakul keperluan hidup anda. Anda boleh isi dia 60%. Right? Anda boleh isi dia 60%. Apa guna dia? Okay, ini untuk membayar semua keperluan asas anda untuk hidup. Setidak-tidaknya anda pergi kerja, balik kerja, duit minyak kereta, duit kehidupan, nak makan, nak minum dekat dalam rumah, bayar bil api, bayar bil air, bayar bil telefon dan lain-lain. Yang perlulah, memang dalam hidup kita ada perlu kan. Okey, itu yang pertama. Bakul pertama 60%. Bakul kedua adalah 10%, iaitu bakul kecemasan.
bakul ini adalah perbelanjaan perubatan atau perbelanjaan yang anda tidak jangkakan berlaku. Okey, perbelanjaan perubatan ni ada cara macam-macam lah. Mungkin anda boleh beli insurans untuk keluarga anda atau memang boleh anda simpan kalau katakan sesuatu berlaku. Tapi kalau anda cuma menyimpan untuk kecemasan perubatan, secara jujur saya tak galakkan, sebab perubatan kalau anda kena penyakit-penyakit yang very critical, biasanya pembiayaan tu memerlukan perbelanjaan lebih. Jadi insurans adalah satu cara yang paling mudah sebenarnya, yang paling tepat lah. Of course, kita tak berharap kita gunakan duit insurans tu. Setuju tak? Kita bayar insurans, hampir semua orang pun tak nak gunakan sebenar duit tu. Bukan kita nak, terputus tangan dapat. Tak. Tapi andai kata dia berlaku, dia akan meringankan beban kewangan kita. Itu saja perbezaan dia. Right? Atau mungkin kereta rosak, atau mungkin rumah bocor kan. Nak kena betulkan. Ini adalah perbelanjaan kecemasan yang perlu anda ada 10% setidak-tidaknya. Right? Okay. Bakul ketiga adalah pelaburan. Okay. Bakul ini adalah simpanan untuk masa depan, terutama selepas bersara. Okay. Kalau di Malaysia, even di Indonesia pun, memang ada. Kalau di Indonesia, dia ada BPJS. Right? Dia ada apa lagi? Kalau di Malaysia kita panggil KWSP lah, EPF, right? Itu memang ada duit, tapi kalau kita ada tambahan itu ada lebih baik, right? Memang kerajaan memaksa, kalau kata di Malaysia dia memaksa keadaan supaya kita ada duit simpanan. Cuma kita ada duit simpanan lebih, tapi kalau kita tak gunakan dengan baik pun dia akan jadi masalah. Okey, ini akan saya terangkan sekejap lagi. Okey, bakul keempat ni adalah bakul pembelajaran. Ini saya sebut bakul pembelajaran ni bukan bakul pembelajaran untuk anak-anak. Sebab bakul pembelajaran ni adalah untuk anda yang menyimpan duit tersebut, right? Untuk anak-anak, dia kena masuk dalam bakul keperluan, sebab itu expenses yang anda perlu keluarkan untuk terus hidup, right? Okay, bakul keempat ialah bakul pembelajaran. Bakul pembelajaran ni pun 10%. Bakul ini adalah untuk meningkatkan kemahiran anda, untuk anda pergi seminar, kursus, kelas, beli buku atau apa saja yang boleh meningkatkan kemahiran anda. Now, saya bagi sebagai general dulu, nanti saya akan terangkan dengan lebih detail tentang bab khusus kemahiran saja. Okay? Kemahiran macam mana yang anda perlu pilih? Kemahiran yang macam mana? Itu nanti saya akan terangkan kemudian. Tapi untuk, kalau anda sebagai pemula, ini untuk anda sebagai pemula, ini basic yang anda perlu ada. Okey, bakul kelima adalah bakul, saya panggil bakul hiburan lah. Dia bakul yang sebenarnya anda tak perlu pun, tapi nak. Mungkin, sekarang COVID-19 orang tak berapa nak pergi melancong lah. Tapi mungkin satu waktu nanti apabila COVID-19 berakhir, mungkin nak bawa family pergi jalan-jalan, mungkin untuk balik kampung, right? Tahun depan ada raya lagi nak balik kampung. Ini benda yang anda tidak perlu buat sebenarnya, tapi anda nak buat. Okay, anda buat, right? Contoh saya tahu di situ macam membeli pen mahal kalau ada lah, right? Nak beli pen yang harga mungkin RM100, artinya nak pakai pen harga RM100. Okay, boleh, tak ada masalah. Tapi gunakan duit yang 10% ni, atau nak pergi menonton wayang sesekali. Anda tak perlu pun pergi menonton wayang. Zaman sekarang ni, orang kata dengan teknologi yang mudah ni, kalau anda boleh bersabar sedikit, sebenarnya tengok movie dekat online banyak, right? Tu kalau nak lah. Tapi sesekali lah, mungkin ada cerita yang best macam bulan April tahun lepas waktu Avengers The Endgame keluar, ramai orang pergi tengok kan, walaupun kalau tunggu sekarang Endgame pun dah keluar dekat dalam online lah, boleh tengok free je. But kita tak perlu sangat benda tu, tapi kita nak. Okay, boleh, tapi dalam 10%, entertainment dalam 10%, tak ada masalah. Okay, dalam pengurusan kewangan, psikologi wang ni adalah berkaitan dengan tabiat, right? Bermaksud jika kita adalah jenis orang yang suka mengumpul, jadi kita akan mengumpul dengan lebih banyak lagi. Tapi kalau kita adalah jenis orang tabiat yang memang tak boleh nak mengumpul duit, ada duit belanja, so almost semua duit akan habis, right? Okay, so bakul adalah bakul yang saya ceritakan tu adalah satu bentuk sebagai sebagai satu bentuk guide, panduan, right? Kenapa saya katakan panduan? Nanti dekat belakang nanti ada cerita dia tersendiri. So sekali lagi saya ulang, psikologi wang ni adalah berkaitan dengan tabiat. Kalau anda lebih suka mengumpul, anda akan kumpul lebih banyak. Tapi jika anda suka berbelanja, anda akan habiskan dengan lebih banyak lagi, right? Okay. Ini yang saya cerita tadi. Jika anda tak boleh mengasingkan wang anda akan cenderung membelanjakan semuanya. Sebahagian besar orang yang tak tahu duit dia pergi mana adalah jatuh dalam kategori ini.
sebab dia tak boleh nak asingkan duit. Jadi bila cukup bulan, okay. Dan sepanjang pengalaman saya menguruskan pembelian-pembelian emas, apabila saya bertanya dengan orang kenapa nak simpan emas, hampir sebahagian besar mengatakan masalah tersebut. Oh, tak tahulah, setiap bulan tiba-tiba duit tak tahu pergi mana. Duit tak tahu pergi mana. Jadi tak ada. Dan macam saya cakap tadi, emas bukan bukan satu-satunya platform, right? Tapi saya bercerita pasal emas sebab saya tahu macam mana nak buat. Jadi kalau anda berminat nak menguruskan kewangan anda dengan menggunakan emas, insyaAllah saya akan bantu. Tapi saya tak bantu semua orang sebab ada kes di mana dia terlalu ingin nak menyimpan emas, tapi bila saya cek kewangan dia tak ada cash dalam tangan. Maksud kalau dia beli emas 100%, dia kata dia tidak ada kewangan. Saya tak galakkan orang-orang macam ni membeli emas. Walaupun saya boleh ambil, tapi saya tak galakkan. Sebab apa? Sebab emas ada ciri-ciri dia tertentu yang anda perlu faham. Right? Itu sebab saya kata ada hal-hal anda perlu tingkatkan kemahiran supaya anda boleh faham macam mana nak menolong orang. Right? Saya boleh apa orang kata membantu. Okey, kalau anda nak simpan emas, boleh, tak ada masalah. Saya nak simpan emas 100% daripada duit yang saya ada, boleh, tak ada masalah. Tapi saya tak galakkan buat macam tu pasal ada sebab-sebab dia. Okey, gunakan emas, gunakan wang untuk anda simpan emas untuk jangka masa yang panjang. Itu yang saya galakkan orang buat lah. Dan sebahagian besar yang menyimpan dengan saya suka tanya jumlah ahli keluarga, biasa yang ada anak-anak lah. Okay, ada anak-anak ni saya galakkan simpan untuk tabungan perbelanjaan waktu mereka nak masuk universiti mungkin satu hari nanti, sebab anda sendiri pun tahu masuk universiti sekarang ni bukan murah, dan tambah universiti ni dia bukan tiap-tiap tahun membesar, jumlah dan kapasiti dia terhad. Okay, jadi kemungkinan anda tak dapat nak masuk universiti yang ditaja, anda terpaksa pergi universiti yang berbayar. Itu semua perlukan duit untuk belajar. So kalau tak mula daripada sekarang, anda akan masalah. Alhamdulillah dalam tempoh beberapa minggu terakhir ni juga saya dapat panggilan telefon, WhatsApp daripada beberapa orang yang masih lagi belajar. Alhamdulillah. Orang-orang macam ni memang saya bagi galakan yang sangat besar. Tapi bukan bermaksud orang yang ada masalah kewangan saya tak bagi galakan. Cuma cara nak menguruskan dia tu ada sedikit perbezaan. Dia kena kerja keras sikit lah. Sama macam orang kurus, orang yang ada masalah berat badan lebih nak kurus. Kalau orang kurus, dia tak susah nak maintain. Bukan tak susah nak maintain, dia dah tak ada apa sangat nak buat pasal memang keadaan. Tapi kalau orang yang dalam keadaan dia berat badan berlebihan, nak kurus, kalau nak exercise macam seminggu sekali saya nak exercise juga, then dia ada susah sikit lah. Right? Okay? Okay, tadi saya dah bagi contoh 60%, 10%, 10%, 10% cukup 100%. Tapi macam mana dalam keadaan kalau memang tak boleh nak buat? Kira, keperluan saya 95%, keperluan saya 99%. Kalau anda masih punya baki lah walaupun sikit, katakan masih ada balance 100%, ikut kemampuan. Isilah walaupun sedikit. Sebab apa? Apa yang saya bagi tahu ni adalah nak membetulkan habit. Betulkan dulu habit tu. Tabiat itu perlu dibetulkan dulu. Once anda dah betulkan habit itu, barulah benda lain boleh diubah. Kalau itu tak boleh nak buat, dia tidak akan berlaku. Tapi nak menjawab pada persoalan, kalau katakan mempunyai 99%, macam mana nak buat? Nanti dekat bawah nanti ada satu cerita saya akan ceritakan dengan anda. Itu juga ada saya belajar dan akan saya terangkan secara terperinci. Dia berkaitan dengan kemahiran. Alright? Okey, apa yang anda perlu buat? Ini yang saya cerita tadi. Apa yang anda perlu buat untuk meningkatkan simpanan pada bakul-bakul selain daripada keperluan? Anda perlu meningkatkan kemahiran anda supaya lebih banyak wang masuk. Okey, ini saya tak cerita detail macam saya cakap tadi. Kenapa? Kalau saya nak cerita detail, dia ada beberapa. Dan bukan semua orang sama. Bukan semua orang sama. Bukan semestinya buat bisnes juga yang akan bantu, walaupun kebanyakan orang rasa, sebenarnya bukan rasa, memang betul pun. Salah satu cara anda nak meningkatkan kewangan anda adalah dengan cara bisnes. Tapi saya yakin anda tahu bahawa bisnes ni bukan kalau anda masuk, okey, pasti untung. Tak. Dia ada tips and trick dia yang lain pula. Right? Dan in fact, orang-orang yang berjaya dan kaya sampai sekarang pun, bukan kata bila dia dah berjaya, dia tak ada masalah dalam bisnes dia, banyak. Right? Banyak. Cuma disebabkan kemahiran dia, macam mana dia nak handle. Dan
ada dalam sesetengah keadaan, dalam macam contoh COVID-19 ni, itulah kegunaan wang-wang simpanan itu. Macam mana nak recover balik, macam mana nak jalan balik. Sebab dalam bisnes ni kadang-kadang kita tak boleh nak fikirkan untung sangat. Yang penting kita macam mana kita nak survive sebelum kita dapat satu strategi yang lebih baik lagi untuk uh, membuat comeback pada waktu akan datang. Right? Okay. Okay, macam saya cakap tadi, bakul-bakul yang anda nyatakan tadi adalah cuma satu panduan saja. Anda perlu meningkatkan kemahiran anda supaya lebih banyak wang masuk. Apa nanti kemahiran itu saya ceritakan. Right. Dalam pengurusan kewangan, ingat anda memerlukan tabiat yang betul tentang kewangan anda. Ia akan memberi perbezaan yang sangat ketara. Okay, dalam kes-kes berkeluarga, adalah lebih baik anda berbincang dengan pasangan anda lah. Right? Bincang dengan pasangan anda macam mana nak buat. Itu adalah lebih memberi kekuatan. Dan dalam kes yang sudah berumah tangga dan berkahwin, anda kena duduk bincang samalah. Sebab kalau tak sehati, tak sejiwa pun akan jadi sangat susah. Sebab seorang rasa nak buat lain dan seorang rasa nak buat macam ni. Itu insyaAllah nanti saya akan ajarkan macam mana cara nak buat. Saya pun bukan betul-betul mahir, tapi saya yakin saya boleh bagi panduan. Itu saja saya boleh bagi panduan. Whether anda nak pakai, whether anda tak nak pakai, terpulang. Sebab anda kena ingat bahawa ilmu, even apa yang saya miliki ni, saya boleh ajar, tapi bukan semua orang akan dapat result yang sama. Bukan semua orang akan dapat result yang sama. Macam dekat sekolah, satu cikgu ajar 30-40 orang murid, bukan semua orang dapat A. Ada yang dapat D, ada yang gagal pun. So, sebahagian besar bukan kepada macam mana anda belajar, dia banyak bergantung pada diri anda juga. Berapa kuat anda perlu berusaha. Dan memang kita kena admit atau terima bahawa sama macam di sekolah, ada orang yang bijak, memang pandai. Cikgu ajar sekali, dia terus boleh dapat. Ada orang, macam saya akui. Dulu waktu zaman saya sekolah, kalau anda yang masih zaman dengan saya, kita dulu tak ada PT3, kita tak ada PMR, kita ada panggil SRP. SRP ada 2 killer subjek. You gagal. 2 subjek, iaitu bahasa Malaysia dengan matematik. Saya matematik sangat-sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Setiap kali kalau saya ambil trial exam, saya mesti fail. Walaupun result saya yang lain baik, tapi saya mesti fail. Sebab saya tak suka matematik sebenarnya. Saya tak suka matematik. So apa yang saya buat untuk memastikan saya lulus, saya terpaksa berusaha lebih khusus untuk spesifik matematik saja. Right? So itu apa yang berlaku. Itu contoh apa yang berlaku pada saya lah. Right? Itu cerita yang saya boleh sampaikan. Example. So sama juga macam pengurusan kewangan. Ada orang memang, saya ada kenal dengan satu orang yang kalau bahasa Inggeris dia panggil born in the silver plate. Saya tak tahu kenapa panggil silver plate. Dia panggil silver, kenapa tak panggil gold plate. Dia daripada kecil memang bapak dia dah kaya, dan bapak dia pun jenis memang yang bukan orang yang jenis suka nak enjoy. Tak. Apabila beliau balik belajar daripada universiti di luar negeri, bapak dia serahkan sebahagian daripada aset. So dia tak pernah susah. Bukan senang nak dapat orang macam tu. So dia tak perlu berusaha dengan lebih. Dan ada orang memang macam tu, tapi anggap itu sebagai satu ujian lah. Bukan semua orang ada kelebihan macam tu, tapi memang ada orang kelebihan dia macam tu. Kalau anda tengok dalam student-student yang pergi belajar pun, dia banyak hal-hal yang macam, kalau anda pernah tengok budak yang IQ sangat-sangat tinggi. Kalau dekat dalam YouTube sekarang ni, anda boleh tengok budak-budak umur 5-6 tahun IQ tinggi, boleh orang kata hafal susunan satu benda. Orang biasa macam saya ni memang tak ada lah. Orang kebanyakan biasa macam kita ni, kita tak sampai level macam tu. So kebanyakan daripada kita memang kena usaha. Tapi tak apalah, Tuhan bagi kelebihan masing-masing pada orang, kita gunakan dengan baik. Bersyukur dengan apa yang ada, right? Okay. Dalam pengurusan kewangan, jika anda dapat menyimpan lebih banyak daripada bakul keperluan, maksud bakul keperluan anda tadi yang saya cerita 60%, anda boleh jadikan dia 50%. Anda boleh jadikan 40%. Keperluan anda untuk punya kewangan yang kuat akan lebih baik, akan lebih mudah, right? Sebab expenses yang sepatutnya anda keluar yang tak dapat return balik atau tak dapat pulangan balik itu, ada orang kata lebih kecil. So anda ada peluang untuk gunakan ini untuk digunakan di tempat lain, right? Itu apa yang jika anda boleh buat lah. Tetapi jika anda berjaya memperoleh wang lebih tapi bakul keperluan meningkat, right? Anda tidak akan dapat membuat wang yang lebih banyak. Maksud, contoh, katakan dengan gaji 1,500,
katakan kita ambil lah 1,000 lah senang. 1,000 keperluan 600. Alright, keperluan 600. Okay. Bila anda dapat naik gaji 1,500, tiba-tiba anda punya kewangan keperluan daripada 600 jadi 900. Jadi 1,000. Something not right. Ada sesuatu yang tak betul. Maksud, anda sudah menggunakan keperluan lebih. Alright, anda sudah menggunakan keperluan lebih. So, anda kena rancang. Rancang memerlukan anda duduk dan menulis. Anda tak boleh main, oh saya ingat dalam kepala macam ni. Tak. Saya, waktu bila kali pertama saya bertekad nak menguruskan kewangan saya, benda pertama yang saya buat adalah saya buat akaun peribadi saya sendiri. Duit pembelanjaan saya pergi ke mana. Semua saya tracking balik, dan apabila saya buat pembayaran, saya akan tahu, okay, saya bayar apa pada waktu bila. Right? Itu apa yang saya buat. Sebagai contoh, sebenarnya anda boleh gunakan panduan ni. So, kalau anda ada wang lebih, dapat naik gaji, atau anda dapat bonus tiba-tiba kan. Anda tahu zaman-zaman COVID ni bukan semua company pun jatuh. Ada yang untung besar, mungkin boleh dapat apa orang kata bonus. Tiba-tiba dapat bonus, contohlah dapat bonus 10,000. Lepas 3 bulan 10,000 pun habis, tak tahu gimana, simpan tidak apa tidak. Then something not right lah. Okay, something not right. Okay, sebagai panduan. Okay, ingat dalam pengurusan kewangan, tak salah menggunakan wang untuk belanja kendak. Macam saya cakap tadi lah, nak pergi melancong, nak pergi beli pen yang mahal sikit. Oh, kita ingin nak beli pen yang boleh beli, tak ada masalah. Tapi gunakan dengan bajet yang anda ada. Okay, spesifik bajet yang anda ada. Jangan gunakan lebih. Contoh, katakanlah selepas tahun, katakan simpan RM10. Katakan simpan RM10. Adalah RM120. Nak pergi melancong, RM120 boleh buat apa kan? Tak boleh nak buat apa. Okay, mungkin nak beli, aku ada, nak beli jam ke. Mungkin tak perlulah, jam dah ada banyak kan. Tapi teringin juga, boleh pakai. Okay, mungkin jam harga RM70, tak apalah. Ada balance lagi RM50. So, tricks dan tips benda-benda macam tu, anda kena start mulakan, right? Okay, dan ini adalah pesanan, especially bila dia dalam bab pelaburan. Untuk pelaburan, ada orang tanya juga, nak berlabur apa kat macam mana? Okay, cari pelaburan yang stable dalam jangka masa yang panjang. Jangan tamak. Kalau anda perasan, kalau anda baca surat khabar selalu, zaman sekarang, penjenayah taktik dia berubah, right? Dulu ramai orang kena tipu dengan macam-macam skim, right? Bayar ini dapat sekian, bayar ini dapat sekian. Saya yakin mungkin anda yang tengok ni adalah orang-orang yang terkena macam tu, right? Tapi ingat, gunakan pelaburan yang disahkan oleh kerajaan yang anda percayai lah. Kalau macam Malaysia ni ada ASB, ada AS 2020, ada simpanan macam-macam yang ditetapkan oleh kerajaan, right? Even kalau orang buat perbandingan kewangan terbaik di Malaysia ni adalah Bank Rakyat. Bank Rakyat, kalau anda ada saham, dia boleh bagi up to paling tinggi 15%. Itu memang siapa yang ada duit paling banyak boleh simpan 15% tu bagus. Tapi tu bukan satu benda yang orang kata anda perlu dapat sampai banyak macam tu lah. Okay, saya cerita example. Pada bulan 2 sebelum COVID-19, saya ada buat satu pelaburan. Saya tak nak sebut jumlah dia. Keuntungan saya 19%. Tapi bukan saya yang buat. Saya serahkan wang pada orang, saya percaya. Dan institusi kewangan tu adalah institusi kewangan yang disahkan oleh kerajaan. 19% dalam waktu COVID-19. So, sebab saya kata saya bukan simpan dengan emas saja, saya juga melabur dalam duit. Tapi ada pelaburan yang saya tahu tapi saya tak fasih dan saya tak pakar. Kalau macam emas boleh cerita, saya alhamdulillah sebab saya buat. Tapi saya tahu dia akan bagi pulangan yang baik. So saya serahkan wang pada itu, tak banyak pun, sikit. Tapi alhamdulillah dia bagi pulangan yang sangat lumayan, 19%. Okay? So, kalau anda berminat tentang pelaburan, anda boleh cari guru-guru atau mentor-mentor. Banyak, saya dah tengok macam-macam mentor yang mengajar tentang pelaburan. Tapi disebabkan saya ada urusan saya, aktiviti saya tak buat lah. Saya cuma buat, saya akui sebahagian besar simpanan saya semua dalam bentuk emas. Sebab itu platform pertama dan InsyaAllah saya akan ajarkan kalau anda nak tahu macam mana saya buat duit dengan emas. Okay? Emas yang saya simpan ni bukan saja dia meningkat dari segi nilai, tapi saya juga dapat menjana pendapatan daripada emas tersebut. Kalau anda berminat, boleh untuk Indonesia dan Malaysia.
Okay, dengan public goal. Right? Okay, dan satu lagi, jangan tamak dan pelaburan perlu konsisten. Jangan, contoh, ini saya ada banyak juga customer-customer. Bila saya cerita pasal emas, berminat. Tapi simpan RM100, bila kontak lepas tahun, tunggulah dulu. Itu bukan pelaburan yang betul. Pelaburan kena konsisten. Menyimpan kena konsisten. You dah start, you kena continue. You kena continue. Right? Okay? So, benda-benda macam tu anda kena perlu perhatikan. So, that's why saya kata perlu betul pembetulan tabiat. Kalau tabiat tak betul, dia akan jadi sangat-sangat susah. Okay. Pesan dalam pengurusan keuangan. Even macam saya sendiri dah umur 40 lebih kan. Kita tak boleh nak buat lebih banyak bila umur meningkat. Saya pun saya akui saya bermula dengan sangat lambat. Walaupun dengan sangat lambat, saya berusaha dengan sedaya upaya yang saya boleh. Dan saya akui dan saya pernah ditanya oleh seseorang, dia kata kalau anda boleh memadamkan sesuatu dalam hidup anda, bukan memadam, kalau anda boleh ulang sesuatu dalam hidup anda, apa yang anda ulang? Saya kata dengan dia, saya akan ulang kembali sistem pembelajaran saya. Saya akui bahawa sistem pembelajaran saya teruk, especially dari segi kewangan. Saya nak betulkan balik benda itu. Right? Sebab bila umur dah 40, macam saya, apalagi kalau anda 50-60, tapi tak ada bukti mengatakan 50-60 tak boleh berjaya. Contoh, Colonel Sanders untuk KFC, dia starting pada umur 66. Kan? Dia bergantung pada keadaan seseorang tu juga macam mana lah. Tapi dia, bila umur kita ni meningkat ni, orang kata willingness atau keinginan tu kena lebih kuat. Sebab kita dah, orang kata, alah, bila umur dah makin meningkat ni, ada rezeki Tuhan bagi panjang umur, kita kena faham bahawa tenaga kita juga tak sehebat budak-budak umur 20 tahun. Dulu saya main bola sepak. Walaupun saya dah umur 40, kadang-kadang orang ajak saya main bola sepak. Yalah, perasaan rasa macam muda tapi tenaga dah tak boleh. So, kalau anda nak buat sekarang. Jangan tunggu. Apa pun, jangan tunggu. Oh, saya rasa susah. Yes, you kena start daripada sekarang. Sebab susah tu tetap akan ada dekat situ kalau anda tak buat apa-apa. Memang betul, apa pun yang kita buat ni, dia bukan satu bentuk jaminan boleh membetulkan keadaan. Tapi kalau tak buat, confirm tak betul. Okay? Right. Okay. Saya nak bagi satu kisah menarik sebenarnya. Okay. Kisah ni adalah berkenaan dengan Sir John Stapleton. Okay? Sir John Stapleton. Sir John Stapleton ni adalah seorang American British investor. Okay, dia adalah seorang pelabur. Okay. Waktu beliau mula-mula menguruskan keuangan beliau, right? Waktu beliau mula-mula menguruskan keuangan beliau, beliau membelanjakan 99% daripada hasil yang dia perolehi. Hasil yang dia perolehi untuk bakul keperluan. Cuma 1% untuk bakul-bakul yang lain. Dan Sir John Templeton sangat gigih berusaha. Sehinggakan sebelum beliau meninggal dunia, beliau cuma membelanjakan untuk bakul keperluan dia 1% dan 99% dalam bakul-bakul yang lain. So, the proof story, anda boleh tengok cerita tu, cari nama Sir John Templeton. Right, saya harap info yang saya bagi ni dalam proses pengurusan kewangan dapat membantu anda sedikit sebanyak. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video yang akan datang. Saya akan tambah lagi information. Kalau anda berminat dengan nak mulakan simpanan kewangan anda dengan emas, anda boleh hubungi saya balik. Saya ada letakkan nombor telefon saya dan kontak Facebook saya di depan. InsyaAllah saya akan bantu anda sedaya upaya saya untuk betulkan kewangan anda dan saya akan ajar anda sedaya upaya saya. Right? Okay, terima kasih kerana mengikuti channel saya ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi. Bye-bye.